Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abil Aswad Ad-Du'ali, dia berkata, ketika kami sedang berada dekat Abi Dzar, beliau berkata, sepatutnya atau semestinya setiap sendi seseorang dari kamu bersedekah pada setiap hari pada waktu pagi, di waktu pagi, pada waktu pagi tiap-tiap hari. Falahu bikulli salatin sadaqah, kerana dengan setiap sembahyang yang dikerjakannya, dia mendapat pahala sedekah. Puasa mendatangkan pahala sedekah. Haji, tasbih, tahmid, takbir mendatangkan pahala sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membilang amalan-amalan soleh ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u ahadakum min dzalika raka'atad duha, memadai kepada kamu dengan tidak perlu membuat yang tersebut tadi, apabila kamu mengerjakan 2 rakaat duha. Jadi apabila kamu bersembahyang duha, tak payah lagi kamu melakukan semua yang tersebut tadi, kerana itu sudah memadai, sudah mencukupi. Jadi 2 rakaat duha. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sahal bin Mu'adz bin Anas Al-Juhani daripada ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang duduk di tempat sembahyangnya, bila dia selesai bersembahyang subuh, sehinggalah dia bersembahyang 2 rakaat duha, la yaqulu illa khairan, dalam masa itu dia tidak mengucapkan kecuali ucapan yang baik, niscaya diampuni dosa-dosanya, walaupun lebih banyak daripada buih laut. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Umamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu sembahyang selepas sesuatu sembahyang, dalam keadaan tidak ada sebarang perkara sia-sia dilakukan di antara keduanya, adalah dicatat di kalangan orang-orang yang berada di kedudukan yang tinggi, ataupun dicatat oleh malaikat yang berada pada kedudukan yang tinggi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Nu'aim bin Hammar, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, hai anak Adam, la tu'jizni min 4 rakaat, janganlah terlepas darimu 4 rakaat di awal siang, niscaya akan kujamin akhir siang, niscaya akan kujamin untukmu akhirnya, yakni penghujung siang, penghujung harimu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ummi Hani binti Abi Talib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pembukaan Mekah telah bersembahyang sunat duha 8 rakaat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam pada setiap 2 rakaat. Ahmad bin Saleh berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada hari pembukaan Mekah sunat duha. Lalu disebutnya seumpama riwayat yang telah disebutkan tadi, yang lafaznya sama. Ibnu Sarh berkata, sesungguhnya Ummu Hani berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, dan Ibnu Sarh tidak ada menyebutkan tentang sembahyang duha itu. Seterusnya, riwayat seterusnya sama makna dengan riwayat yang tersebut sebelum ini. Bukan lafaz dia sama, tapi makna dia sama. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibni Abi Layla, katanya, tidak ada sesiapa pun menceritakan kepada kami bahawa dia melihat, dia nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang duha selain daripada Ummu Hani, kerana dia ada menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada
pembukaan Mekah, pada hari pembukaan Mekah, telah mandi di rumahnya dan bersembahyang 8 rakaat. Falam yarahu ahadun. Selepas itu tidak ada sesiapa pun melihat Nabi SAW mengerjakannya ataupun bersembahyang duha itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Syaqiq, katanya, saya telah bertanya Aisyah ataupun saya pernah bertanya Aisyah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang duha? Aisyah menjawab, tidak, kecuali kalau dia datang dari mana-mana perjalanannya. Qultu, saya bertanya lagi, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan beberapa surah ini dalam bacaan semaya dia? Aisyah berkata, minal mufassal, dari surah mufassal, ya, mana adalah digabungkannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawa beliau berkata, Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali bersembahyang duha, tetapi saya melakukannya. Sesungguhnya Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu amalan itu padahal dia suka melakukannya, kerana takut apabila orang mengerjakannya, melakukannya, maka difardukan ke atas mereka. Ada selepas itu riwayat daripada Simak, katanya, saya berkata kepada Jabir bin Samurah, adakah engkau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah engkau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ya, kerap, banyak kalilah saya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yaqumu min musallahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangun dari tempat sembahyang yang mana dia bersembahyang subuh di situ sehinggalah terbit matahari. Apabila terbit matahari, Nabi SAW baru bangun. Babun fi salatin nahar. Ini bab tentang sembahyang di waktu siang, yang sembahyang sunat di waktu siang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali bin Abdullah Al-Bariqi daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, sembahyang malam dan siang dua rakaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Al-Muttalib daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, baginda bersabda, as-salatu mathna mathna. Sembahyang itu, yakni sembahyang sunat, dua rakaat, dengan engkau bertasyahud pada setiap 2 rakaatnya, dan engkau menyatakan khudu' engkau, ketundukan, kepatuhan engkau kepada Allah, dan menyatakan kepapaanmu, tamaskan, menyatakan kemiskinanmu, menyatakan sangat berhajatmu kepadanya. Wa tuqni'a bi yadaik, dan engkau menghulurkan, mengangkat kedua tanganmu. Wa taqul, seraya berkata, sambil berkata, Allahumma, Allahumma, ya Allah, ya Allah. Sesiapa tidak melakukan begitu, fahiya khidash, maka cacatlah, maka ia adalah cacat. Yang sembahyangnya itu cacat. Su'ila Abu Dawud. Abu Dawud pernah ditanya tentang sembahyang malam ini, 2 rakaat ke? Dia kata, kalau nak 2 rakaat pun boleh, kalau nak 4 rakaat pun boleh. Sekata ini. Kita sambung lagi baru ni perbincangan tentang sembahyang duha. Baru ni sudah baca dah satu hadis. Lepas tu tak ada apa habis. Ini sambungan kepada hak itulah, sembahyang duha. Berhubung dengan sembahyang duha ini, Ibnul Qayyim
dalam kitabnya Al-Hadiyun Nabawi ada mengemukakan beberapa pendapat khilaf, iaitu 6 pendapat khilaf tentang sembahyang duha ni. Yang pertama, ia adalah sunnah. Dalil bagi orang-orang yang mengatakan sunnahnya, hak inilah hadis yang kita duk baca. Hak baru ni, soalnya hak baru ni, dan hak malam ni hak mula-mula jumpa ni. Ni dalil ni, setara ni dia sebut ni, maknanya sunnah lah. Yang kedua, tidak disyariatkan, tidak masyru', tidak disyariatkan, melainkan kerana ada sebab berlaku pada masa itu. Ada sesuatu peristiwa berlaku pada masa duha. Hadis Ummu Hani tentang sembahyang Nabi SAW pada hari pembukaan Mekah adalah kerana pembukaan Mekah tu, kerana Mekah tu dikuasai oleh Nabi SAW. Kerana itulah. Dan hak sembahyang Nabi SAW bila balik daripada perjalanannya itu sembahyang bila dia balik daripada perjalanannya pada masa tu kebetulan. Iaitu seperti yang tersebut dalam hadis Aisyah yang kita sudah baca tadi, iaitu bila dia pergi mana-mana, balik daripada mana-mana perjalanan, barulah sembahyang. Dan sembahyang dia di rumah Itban bin Malik, sahabatnya, untuk menyatakan di mana tempat sepatutnya sembahyang, kalau nak ruang mana dalam rumah ni, moleknya. Itu kerana tu kebetulan pada waktu duha. Mereka kata sebenarnya duha tu sendiri itu tak ada, tidak disyariatkan, kecuali ada sesuatu peristiwa lah, ada sesuatu perkara lah pada waktu itu. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tidak mustahab sama sekali. Tak boleh lah, tak ada. Tidak mustahab, tidak dianggap elok sama sekali. Yang keempat, molek jarang-jarang buat, kadang-kadang tak buat. Itu yang keempat. Yang kelima, molek elok, bukan sunat, rendah lagi pada sunat. Mustahab itu dia rendah lagi daripada sunat. Elok, elok kita kata sembahyang duha ni, dan jagalah, buat semua lah sembahyang duha, tapi di rumah. Ini pendapat yang kelima. Pendapat yang keenam, annaha bid'atun. Sembahyang duha ni bid'ah. Dan hak kata bid'ah ni ada diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Tetapi daripada keseluruhan hadis yang kita tengok ni macam-macam ni, sekurang-kurangnya kita kata molek sembahyang duha ni, elok sembahyang duha ni, sekurang-kurang, pasal banyak sangat hadis. Kalau tidak naik tahap sunnah pun, sunnah hak tinggi lah, dia sekurang-kurangnya elok kalau dibuat, terutamanya kalau dibuat di rumah. Sekurang-kurang. Ataupun adalah sembahyang tu, tidaklah kata semua pun ada. Itu dia, dibuat juga. Ini tentang sembahyang duha, yakni khilaf tentang sembahyang duha tu. Begitulah keadaannya. Hadis ni, hak malam ni serupa dengan hak baru ni juga, cuma ada sikit je beza lafaz dia nya. Hak baru ni, yusbihu ala kulli sulama min ibni Adam sadaqatun, taslimuhu ala man laqiya sadaqatun, dan seterusnya. Beza hak ni, ala kulli sulama min ahadikum, hak sebelum pada ni min ibni Adam. Hak baru ni tak ada fi kulli yaum, hak ni ada fi kulli yaum. Ada, itu beza dia antara hak dulu dengan hak ni. Apa maknanya? Maknanya kalau nak kira lah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak kepada manusia ni, kalau nak kira hak patutnya, hak mestinya, pada tiap pagi, tiap-tiap hari itu, maknanya dia syukur, dia bersembahyang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda syukur dia kepadanya atas nikmatnya yang begitu banyak. Jadi start hari itu, mulakan hari itu dengan sembahyang. Kalau nak kiranya, patut beri sedekah lah. Sedekah tanda syukur, tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bukan semua orang boleh beri sedekah, sebab bukan semua orang ada pitih, ada harta, kaya, tidak. Dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam raya maksud sedekah tu, yang ni buat baiklah, tanda ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai membenarkan
apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu setiap kebajikan itu ada pahalanya. Maka dengan setiap sembahyang yang seseorang itu kerjakan, dia boleh pahala. Puasa pun boleh pahala, haji boleh pahala dan sebagainya lah. Kalau nak kiranya start hari itu buat kebajikan lah. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala buat sendi-sendi kita. Buat sendi-sendi kita. Di sini tidak disebutkan sendi itu sebanyak mana. Di dalam riwayat Muslim ada disebutkan, iaitu 360 sendi dalam tubuh kita. Jadi setiap sendi itu memang ada peranan besar kepada kita. Tidak terasa tu sebab tak ada masalah lah. Tak ada sakit. Kalau sekiranya terganggu satu saja pun sudah tak sedap duduk dah. Apatah lagi kalau banyak. Jadi atas setiap sendi itu sepatutnya Tuhan beri itu kemudahan tu, sepatutnya manusia itu buat sedekah, buat kewajikan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi yusbihu di waktu pagi. Kalau nak kira mula-mula start hari tu, start hari mula-mula pagilah. Pada waktu pagi tu kena buat sedekah dah. Kalau nak kira hak patutnya, hak moleknya, hak kenanya, ala kulli sulama, atas setiap sendi. Setiap sendi tu kan kepunyaan orang, maksudnya orang tu lah kena buatnya. Atas setiap sendi tu kena buat, mesti buat. Maknanya atas setiap tuan punya sendi itulah. Begitu cara dia. Jadi kalau kata ala di sini kita terjemah tadi kan, sepatutnya, semestinya, ambil mana tu? Ambil ala kulli sulama, atas. Atas tu kena, dalam bahasa dengan makna kena, mesti, wajib. Itu dia. Atau sekurang-kurangnya sepatutnya. Di situlah ambilnya. Bila pada waktu pagi, fi kulli yaumin, setiap hari. Sebab apa? Sebab dengan dia sembahyang, dia puasa, dengan gapo tu ada pahala sedekah belaka tu. Boleh pahala sedekah belaka. Hak itulah yang disebut tu. Dan hak selain daripada yang disebut ni pun dapat pahala belaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membilang amal soleh ini yang tersebut tadi. Dia bilang. Di sini kalau kita kata ni, kalau dari segi nahwu lah sikit kalau kita kata min tu min hadhil a'mal as-salih. Kalau kita kata min tu min zaidah, bermakna semua yang disebut tadi tu Nabi sebut, Nabi bilang belaka. Tapi kalau kita kata min, ini min tab'idiyah, maknanya tidak semestinya semua yang disebut tadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebahagiannya disebut, sebahagian lagi disebut oleh Abu Zar. Gitu makna dia. Itu bezanya. Boleh jadi kedua tu, boleh jadi kedua. Makna kalau kita kata min tab'idiyah, dia akan terjemah begini. Nabi SAW bilang sebahagian daripada amal soleh yang tersebut tadi. Sebahagian, bukan semua. Tapi kalau kita kata min zaidah, makna Nabi SAW bilang amal soleh yang tersebut tadi. Saat ni, sebut saat ni, semua saat ni tu dia sebut belakang. Kalau kita pakai min, itu beza. Ini penting, nahwu tu penting. Kalau kita pakai min, ni min tab'idiyah, bermakna sebahagian daripada disebut tadi adalah mudraj minar rawi. Makna hadis itu termasuk dalam hadis mudraj, yakni sanadnya itu mudraj. Yakni sebahagian daripada kandungan matan itu adalah hak perawi, bukan hak Nabi semuanya. Tak tahulah, takbir tukar, tahmid tukar, tasbih tukar, mana-mana satu tak tahu, tak pasti. Walau bagaimanapun, ini yang disebut. Kan hak tidak sebut lagi segala amal kebaikan tu memang boleh pahala belaka. Hak ni hak dia sebut. Kalau dia sebut pun berdasarkan dia faham, dan apa yang dia faham itu betul. Dan bukan nak menghadkan setakat ni saja, tak, setakat yang disebut ni saja, tidak. Jadi bila banyak tu nak ayat banyak, boleh pahala tu, pahala sedekah tu. Jadi tidak nanti kata bui pitih,
Kepada orang-orang yang tak ada duit, maka ini semua ni menjadi penghibur kepadanya, tasliyah. Tasliyah, menyenangkan hati orang-orang yang susah. Mana ada juga peluang dia, ada juga ruang dia untuk nak dapat pahala sedekah tu. Kalau tidak, bilalah dia nak dapat pahala sedekah? Tak ada ruang. Jadi dengan buat benda-benda saat ni tu boleh juga pahala sedekah. Tapi sebab kita ayat baru ni lah, pahala sedekah tu lagu mana? Sedekah supaya dengan sedekah betul ke? Tidak gitu. Tapi dah tidak gitu, apa tak ayat molek kita kata. Itu ini makam ni makam gapo dia, mahal ni mahal gapo dia. Sebab tu dia nak perhati Quran ke hadis ke, dia kena tengok belakang. Ni makam gapo dia, ataupun mahal ni mahal gapo dia. Ini mahal targhib, mahal targhib, ataupun makam targhib, menggalakkan orang nak buat kebajikan. Bila kita menggalakkan orang, kita tak boleh duk perincikan kayak gini. Tak boleh, dia tak jadi kerja. Tu kaedah dia. Misalnya kita kata, siapa nak hadiah ni, belum apa. Siapa dia boleh nombor 1 ni, nombor 2 ni, ikut siapa-siapa. Jadi tidak kata, tapi kalau awak ni umur sikit-sikit tak boleh belum ni, rebah tengah jalan. Tak ada 2 keliling dah, rebah. Awak ni kurus sangat misalnya, tak boleh. Banyak sangat perincian. Nabi SAW tidak lagu tu. Itu cara orang yang bijaksana. Bila nak menggalakkan orang, mendorong orang, dia kena sebut secara umum gitu. Jadi masing-masing tu berasa boleh lah, sebab dia tidak dihalal. Masing-masing berasa boleh. Tapi hakikatnya kalau boleh pun bukanlah boleh serupa dengan orang yang buat sedekah serati. Cuma jenis pahala sedekah tu boleh. Sebab kita sebut baru ni lah. Mana kalau hadiah tu dalam bentuk duit, maka duit lah juga. Tapi kalau buat sedekah tu 10,000, 10,000 buat sedekah serati tu, pahala dia boleh 10,000 duit. Maka hak ni kalau buat benda ni boleh 10 juga. 10,000 juga. Tapi 10,000 kan dia? Duit kalau dalam dunia tak sama kan nilai dia. Kalau 10,000 pound, banyak lah. 10,000 dolar, banyak lah. Tapi kalau 10,000 rupiah Indonesia misalnya, adakah sama? 10,000 juga? Tidak sama. Tapi jenis duit juga tu kan? Jenis duit juga. Itu cara. Barulah kita boleh faham hadis-hadis ni. Kalau tidak, dah jadi keliru. Dah boleh ada peluang ni pada bayar 2 rakaat duha aja, dah tak payah buat semua tu. Padan dah ni. Kalau lagu tu apa tak pakat buat lagu tu, sahabat-sahabat duk bui hak ni, bui tanah, hak ni bui gon ni kuda dia, hak ni bui rumah dia untuk agama di jalan Allah. Apa dia cukup faham, dia faham molek. Kita nak tahu hak faham molek, tengok zaman sahabat tu, zaman Nabi dulu lagu mana. Lagu tu dia faham molek. Sebab tu sebab kita kata tadi kena faham gitu. Kalau tak faham gitu, dia jadi lagu lain lah. Kalau orang kemudian boleh jadi dia faham, salah faham, dia kata tak payah. Moga kita boleh juga. Tidak gitu ni nak ayat ni. Paling tidak kalau tak boleh lagu ni boleh juga. Paling tak boleh gini. Sebab orang tu dia tak boleh makan buah misalnya, kita kata tak boleh buah, tak boleh. Sedangkan untuk dapat vitamin ke apa, dia kena makan buah. Doktor pun tak ada. Doktor pun kata gini, tak apalah, tiap-tiap hari makan 2 butir ni vitamin ni. Lagu tu. Lagu tu lah juga ni. Kalau makan 2 butir vitamin ni pun pada dah, tak payah dah lah, dia kata. Gitu. Tetapi adakah sama sebenarnya vitamin dengan hak asal Tuhan buat? Tak sama. Tak sama. Dengan sebab itu macam-macam ada kesan sampingan tu. Orang makan hak vitamin tu pula. Kalau tak makan kan jadi letih, jadi tak jadi kerja. Jadi terikat dengan dia. Gitu. Tapi kalau makan hak asal, buah hak asal tu dia tidak gitu. Molek lah makan hak tu. Makan hak tu molek lah. Jadi ni doktor royak Nabi SAW ni macam doktor lah, kita kata di sini. Untuk jiwa manusia ni, keperluan jiwa manusia. Tak boleh juga pun lain, tak ada harapan, tak ada nampak jalan. Hak ni kepada dah. Jadi maknanya orang hak tak boleh nak buat agak lain, tak boleh mencegah muka, tak boleh nak suruh orang buat kebajikan, dan tak boleh nak beri sedekah, tak boleh nak pergi Mekah,
tak boleh nak buat gitu gini. Hak tadi tak boleh kata alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, tak boleh kata. Sembahyang sunat duha tak boleh buat, tak kata tak boleh. Dia nak bagi peluang kepada semua orang. Supaya hak sakit tadi lah, dah kalau tak boleh makan, nak utah kalau makan, dah makan hak ni pun padan dah kalau nak kira. Tapi adakah sama? Tak sama. Tak sama dengan hak asal. Hak asal tu sepatutnya makan buah, makan sayur. Hak asli tu, hak tu hak paling baik. Hak tu hak paling baik. Tetapi kalau tak ada arah, jika perlu, ni hak ni. Itulah vitamin. Kita panggil vitamin. Jadi sembahyang sunat, buat kebajikan ni vitamin untuk kita. Jadi kalau tak boleh makan orang lain ataupun vitamin ni banyak je ni, hak ni tak apa dah, kata makan 2 butir hak ni. Malah gitu. Hak ni pula gitu. Banyak macam vitamin ni. Apa ni untuk makanan, orang panggil macam-macam lah sekarang ni, makanan kesihatan lah apa. Doktor pun kata, banyak lah, tak payahlah. Hak ni tak apa dah 2 butir ni kata. Gitu. Untuk orang yang tak ada arah lah kita kata. Untuk orang yang tak ada arah, bukan maknanya tak sibuk buat orang lain, tak payah buat orang lain. Dah kalau tak boleh juga, ni pun tak apa dah, gitu. Boleh dah hak ni. Sebab pil makan ubat hak jenis, jadi tahan lapar. Tak lapar, kenyang. Hak ni pun tak apa dah kalau nak kira nak tahan lapar. Tapi sedap kau makan lagu tu sedap kau, serah ke dia? Makanan ni sedap, serah di mulut, serah di lidah, serah, barulah sedap. Dengan nasi gorengnya, mi gorengnya, mi kuahnya, gitu-gitu ni baru sedap. Macam-macam kan. Ni makan tu memanglah sekadar nak boleh menampung supaya tidak lapar tu, nak pergi ke angkasa lepas tu kan. Boleh dah. Cakap nak masak dulu. Bawa puyuk belanga, dapur. Kalau tak lagu ni, ni pakai ni. Itu. Tapi sedap kau. Kalau nak kira duduk dalam dunia makan hak tu semua, sedap no? Tak sih. Begitulah juga ni pun. Jadi orang yang faham betul tentang hadis ni, ajaran Nabi SAW, kita tengok sahabat dulu lagu mana ni, Pak. Tidak kata dah Nabi royak hak ni, pakai tak buat lain, pakai semaya duha sajalah, tak apa dah padan dah. Tidak gitu, tak ada siapa pun buat lagu tu. Tak ada siapa pun buat lagu tu. Maknanya faham oleh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sahal bin Mu'adz. Ni. Dia kata sesiapa yang duduk di musalla dia, tempat semaya. Dia sebut musalla. Sebab musalla ni tidak mesti masjid. Tempat semaya. Mana-mana balasah kau, gapo kau, di rumah kau, tempat semaya. Bila dia selesai habis semaya subuh, dia duduk situ sampai dia semaya 2 rakaat duha. Bila terbit matahari dia semaya. La yaqulu illa khairan. Dia tidak ada ucap, yakni pada masa itulah tak ada kecuali hak baik. Hak baik ni kepada dia, tasbih, tahmid dan sebagainya, seperti yang disebutkan tadi lah. Itulah hak baiknya. Diampunkan dosa-dosanya, walaupun lebih banyak lagi daripada buih laut. Ini pun termasuk dalam bab targhib. Menggalakkan seseorang tu buat benda ni, benda molek. Jadi sebab itulah tadi kan kita sebut dah khilaf ulama. Ni kata gini semaya duha, ni kata gini. Jadi hak kata molek, hak kata sunat tu dia campur hadis semua tu. Termasuklah hadis ni, walaupun hadis ni dhaif. Sebab Zabban bin Faid itu dhaif dan Sahal bin Mu'adz itu pun dhaif juga. Tapi dalam bab targhib ni, menggalakkan orang fadail amal, tak apa boleh pakai. Boleh pakai. Buat sokongan kepada hak lain-lain itu boleh. Walaupun dosa dia tu sebanyak mana? Sebanyak buih laut. Dosa ke dia? Dosa kecil. Semua ulama kata gitu. Dosa kecil. Kalau dosa kecil tu sebanyak buih di laut, pun akan diampunkan. Itu makna kelebihannya. Maknanya apa? Sungguh sembahyang duha. Makna nak sungguh benar lah tu sembahyang duha tu. Sebab tu dia kata lagu ni, duduk situ. Duduk tu untuk apa? Untuk sembahyang duha. Tunggu nak sembahyang duha. Gitu. Lepas pada sembahyang subuh. Tapi hadis ini dhaif.
Dhaif pun boleh lah untuk fadail amal itu boleh. Tapi kena faham boleh. Jangan pula kata dosa sebanyak mana pun. Jadi sedap hati buat sembahyang duha apa tu tak apalah buat dosa. Jangan lagu tu. Tak boleh lagu tu, mudah-mudah. Sebab hadis ni dia tidak sahih, tidak hasan, dhaif. Mudah-mudahan lah kalau lah Tuhan nak bagi gitu. Lepas pada tu kalau dosa tu dosa kecil, bukannya dosa besar. Kalau dosa besar hak berkait dengan orang tak boleh kena selesai dengan Tuhan dia. Dosa-dosa kecil ni banyak lah. Kita kata pada dosa kecil mana banyak ni mah. Tidak nantilah mana. Dengan anak bini kita pun boleh jadi ada salah. Itu dosa kecil lah tu. Serati dia, salah kasar sikit kau, salah masa sikit kau, ada lah, takkan tak ada. Dia pun serati. Tu iyalah dah tu. Derah sangat kau jurukah kau anak tu kau. Tak sepatut setara tu. Iyalah dah tu. Jangan kita ingat dosa ni mana besar-besar itu dah tidak nanti lagu tu. Tengok cerita misalnya, tengok cerita lepas tu terfikir jadi khoya kau misalnya, iyalah dah tu. Tengok cerita jadi khoya, terfikir macam-macam, iyalah dah tu. Naik nafsu misalnya, sorai belaka, iyalah dah tu, dosa dah tu. Kalau kita tak buat gitu dah molek iyalah. Tengok orang lepas tu telitah macam-macam, lah betul lah tu. Telitah hak tak molek dia, kau gapo kau telitah macam-macam lah. Bila kita tengok orang, jadi hak tu dosa lah tu. Apa ya kita telitah kau macam-macam dia gini-gini ni, duk bayangkan, duk khoya macam-macam. Nah, buat apa? Yalah belaka tu. Lepas tu dalam berkawan, bersahabat ke apa, kadang-kadang kecek tu kita nyekik kau sikit lah, serati dia. Benda-benda lagu tu kadang-kadang kita tidak sengaja benar, tapi berlaku juga. Kadang-kadang jaga dah, berlaku juga. Tu dosa-dosa lagu tu banyak lah kan, banyak. Kecuali kalau kita tak bergaul, duduk sendiri, duduk seorang dua kerja kita, ya boleh jadilah tak ada lah. Kita kata bila tak ada, kalau ada dosa besar boleh jadi Tuhan peringat dosa besar. Gitulah ulama katanya. Dosa besar tu boleh jadi dia akan peringat sikit. Dia jadi tidak tebal sangat. Tapi nak kata hapus langsung, itu tidak. Tak selesai. Sampai esok tak selesai. Kalau dosa besar berkait dengan orang, kita ambil hak orang kau misalnya, tak boleh lah tu. Riwayat daripada Abi Umamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang selepas satu sembahyang dalam keadaan tidak ada sebarang perbuatan ataupun perkataan yang sia-sia akan ditulis. Yang pahala dia tu akan ditulis di kalangan orang-orang yang berada pada kedudukan yang tinggi. Yang ini ditulis oleh malaikat yang berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Satu makna dia. Satu lagi, kitabun fi'ilin, kitab dengan makna maktub, makna dicatat. Dia itu termasuk di antara orang-orang yang berada di illiyin, di tempat yang tinggi di sisi Allah. Dia tu sendiri, nama dia tu akan disenaraikan dalam kumpulan orang-orang yang berada di illiyin, seperti dalam Quran tu disebutkan. Gitu maksudnya. Maknanya sembahyang selepas sembahyang. Ini diisyaratkan Imam Abu Daud mari ni dalam bab sembahyang duha. Makna sembahyang selepas sembahyang. Sesuai dengan hadis tadi, lepas sembahyang subuh, lepas pada tu tunggu sembahyang duha. Itu sembahyang duha itulah orang panggil sembahyang selepas sembahyang. Selepas sembahyang subuh. Selepas sembahyang subuh tak ada boleh hak lain sehingga naik matahari. Bila naik matahari itu, mula-mula naik matahari itu, ada di situ sembahyang. Ada yang mengatakan itu sembahyang duha, ada yang mengatakan sembahyang isyraq. Lepas tu kalau naik tinggi sikit, baru duha. Ada yang mengatakan sembahyang isyraq tu hak tula lah, iaitu sembahyang duha juga di awal waktunya. Isyraq orang panggil hak tula.
Yang dimaksudkan semaya selepas semaya ni semaya duha lah. Dalam keadaan tidak ada perkara lara. Lara ni benda tak ada faedah. Benda sia-sia. Melalaikan, melekakan galik kita. Dalam keadaan galik. Dalam hadis semaya jemaah tu kan, mana kalau siapa-siapa tegur orang sebelah dia gitu gini, faqad lara, kata dia. Lara. Lara lah. Lara ni makna leka. Leka dah cara tu. Jadi kecek kosi tak boleh. Duk kuti goni pun tak boleh. Mana duduk betul-betul di tempat tu, ingat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran ke, gapo ke, buatlah sesuatu yang tidak lara, tidak termasuk dalam lara. Lepas tu kat semaya subuh. Apa ni? Semaya duha. Tak ada benda lara di antara dua semaya. Akan ditulis pahala dia fi illiyin, di kalangan orang-orang yang berada pada kedudukan yang tinggi, yang ni malaikat. Malaikat tu ditulis. Itu satu makna. Satu lagi, dia ni akan ditulis nama dia tu, disenaraikan dia tu dalam kumpulan orang-orang yang berada di illiyin, di tempat yang tinggi. Lebihnya lah, lebih. Itulah. Jadi bagi orang-orang yang kata ada lah semaya duha ni lah, dia tengok. Orang yang tak terima, dia takwil lah. Tadi kan kita sebut macam-macam pendapat tadi. Lepas tu semaya selepas semaya. Semaya maghrib dengan isya boleh. Tunggu semaya isya, duduk masjid misalnya tak. Pergi maghrib lagi. Sementara nak semaya isya tu tunggulah orang mengajar, dengar mengajar misalnya. Itu tidak lara lah, tu dengar mengajar. Lepas tu semaya isya. Tu pun boleh juga. Tidak kata khusus semaya duha, dia kata tak jelas semaya duha sini. Lepas tu kalau ada sebut semaya duha, itu tidak sahih kata dia. Pula dia bagi gitulah. Hak tadi ada duduk di tempat semaya dia, siapa dia semaya duha, itu tidak sahih. Kalau ada hak sahih, tidak jelas semaya gapo yang kedua, semaya gede. Tidak jelas. Semaya gapo lah, tunggu. Semaya siapa satu semaya lagi. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan hak tu semaya fardu, ada semaya fardu. Tunggu semaya fardu. Molek juga. Tapi ulama mengatakan tunggu tu tunggu dalam masjid gitu saja kah? Tak boleh kerja buat apalah. Ada. Dia kata hati tu terikat dengan semaya. Kalau pakai hak duduk gitu, tu tak ada, tak adil lah. Kata boleh pahala apa namanya sedekah kan, pakai takwil sedekah. Dia tak kena lagu tu. Hak ni pun lagu tu. Hak ni pun lagu tu juga. Jadi maksudnya duduk tu makna tunggu, ingat semua semaya ni. Ingat semua semaya. Lepas satu semaya ingat pula, lepas ni semaya asar. Pergi mana-mana buat apa-apa pun ingat semua. Jangan sampai terlepas semaya yang kedua tu. Gitu maksudnya. Kalau tidak tak buat kerja apalah. Boleh buat lagu tu kalau hak uzur dah, hak tak ada nak kerja apa dah kan. Tak ada nak kerja apa dah, senang dah, ada anak duduk menanggung dia. Boleh lah kalau boleh buat lagu tu, boleh. Itulah manusia ni kadang-kadang tidak begitu pula. Bila uzur dah tu macam-macam lah, nyebesel lah, nak kecing lah, ketuk semacam lah, ngatuk lah, macam-macam. Sakit orak lah, tak boleh duduk. Itulah benar. Dengan sebab itu maksud dia hak di sini iaitu ingat sama hati tu, ingat dengan sembahyang. Kemudian riwayat daripada Nu'aim bin Hammar, dia kata saya telah mendengar Nabi SAW bersabda. Jadi Nu'aim bin Hammar inilah yang betul. Sebab ada dalam setengah-setengah kitab tu dia kata Nu'aim bin Hammam. Itu silap. Kalau kata Hammam itu silap. Abu Nu'aim dia kata lagu itulah Nu'aim bin Hammam. Dia keliru kata dia. Wahima fi. Abu Nu'aim telah terkeliru dalam menyebutkan nama ni. Dan dia kata Nu'aim bin Hammad. Nu'aim bin Hammad pula. Ada orang kata Nu'aim bin Hammam. Abu Nu'aim keliru, dia kata Nu'aim bin Hammad. Lepas pada tu dia tarik balik.
Bila dia pasti, dia ada silap. Nu'aim bin Hammar, itu yang betul. Ada juga yang sebut dalam setengah-setengah nuskah Nu'aim bin Hammaz, Hammaz dengan Zai. Itu tidak betul. Yang betulnya Hammar. Dia kata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Bila Nabi SAW kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lepas tu dia sebut sebagai firman Allah itu bukan Quran, maka itu orang panggil hadis qudsi. Hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini tidak ada bezanya dengan hadis yang lain dari segi kedudukan dia tu. Tidak kata bila kata hadis qudsi ini lebih baik, lebih sahih, lebih tinggi kedudukannya daripada hadis-hadis yang lain. Bukan. Dia bergantung dengan sanad, dengan kandungan dia bergantung dengan itu juga. Cumanya Nabi SAW sebut Allah kata, Allah berfirman, dan hak dia kata tu tak ada dalam Quran. Itu je beza. Adapun hadis Nabi SAW tu daripada Allah SWT juga. Cumanya perkataan itu tidak dikatakan Allah kata. Perkataan itu kira hak Nabi SAW pilih, hak dia sendiri buat. Adapun Quran itu turun mari daripada langit tu, dalam bahasa Arab lagu tu Jibril buat mari. Hak ni Allah SWT kata ni, adakah serupa Quran tu mari? Tidak juga. Serupa dengan hadis tu juga. Cuma dia kata, Allah SWT kata, tu je hadis qudsi. Gapo dia? Allah SWT kata, hai anak Adam, manusia lah, hai manusia, la tu'jizni, janganlah terlepas. Asal makna dia, janganlah engkau melemahkan aku. Janganlah engkau melemahkan aku dengan tak buat 4 rakaat. Itu asal makna dia. Di awal siangmu, sehingga aku jadi lemah. Nak jaga kamu di akhir siangmu. Lemah tu maksudnya, lemah Tuhan tu lagu mana? Lemah Tuhan maksudnya dia tak boleh nak bui pahala. Janganlah tak buat kau satu. Jadi tak ada sebab lah, tak ada alasan aku nak bui markah tu, kita kata. Jawab tak? Kalau kita kat pemeriksa lah, kita kata jawab, tulis dengan apa kak? Biar ada ke alasan aku nak bui markah tu. Jangan tak tulis langsung. Makna gitu. Ni pula betul. Asal makna dia gitu. Tapi tadi kita tidak terjemah, kita ambil mafhum dia. Wahai anak Adam, janganlah terlepas darimu mengerjakan 4 rakaat di awal siangmu, sehingga terlepas pula jaminan aku terhadap kamu, jaminan aku kepada kamu untuk menjaga kamu di akhir siangmu. Mana kalau kamu tak buat itu, tak ada lah jaminan aku. Kalau kamu buat itu sekurang-kurangnya, sudah ada dah jaminan aku nak jagamu, nak memenuhi ataupun menunaikan hajatmu, keperluanmu. Ada, itu aku jamin. Maknanya gitu. Sekurang-kurangnya buat kat waktu, nak biar ada juga buat. Orang nama orang panggil kebajikan ni. Jadi kalau kita ni sepanjang hari siang malam duduk buat benda baik, benda molek, tentulah Allah SWT jaga kita. Jaga tu dengan dia bagi lagu mana? Jaga tu dengan dia hantarkan sebanyak mungkin, seramai mungkin malaikat. Orang panggil mulhim, malaikat mulhim. Malaikat mulhim ni dia atas kita. Kalau kita buat tak molek, kau tak molek, kau syaitan, kau ramah syaitan. Buat banyak maksiat, lalai kepada Allah SWT, kau ramah syaitan. Tapi kalau kita buat taat benda molek, kau banyak pula tu, kau ramah pula malaikat. Malaikat mana? Malaikat mulhim orang panggil. Kerja dia hanya apa dia? Bui idea kepada kita, bui ilham, bui nampak, bui segar kita. Kalau Allah kebaik ni kan nampak. Sebab tu kita tengok kadang-kadang apa kan, nampak molek saja dia. Dia nak buat benda molek saja. Dan kalau buat benda molek segar, semangat. Dah ada demo tu, duk sokong kita tu. Duk kuat kita. Dan syaitan tak boleh mari rapat. Tak boleh mari rapat. Kalau nak goda tak boleh, tak pandai. Tak erak. Sebab apa demo ni duduk jaga kita. Tu yang nak sangat tu. Kebajikan banyak tu lah.
Jadi Tuhan jamin, Tuhan jaga akhir sia dia. Maknanya kalau buat awal, akhir sia tu Tuhan jaga. Hak ni sembahyang duha, maknanya semua orang boleh buat. Hak tak ada pitih pun boleh buat juga. Hak tak ada kuasa pun boleh buat juga. Tapi kalau nak buat benda-benda besar ni, nak buat apa dia kita kata projek apa-apa lah, hak besar lah, sistem, nak ubah sistem pendidikan, kena merintah tu. Kena merintah. Tapi kalau hak ni boleh buat belakang. Siapa dia tak boleh buat? Boleh buat. Ni kalau dia awasi kita buat lagu tu. Di malam pula kita buat lain pula. Ada pula dalam hadis yang lain pula disebut. Dalam hadis yang lain pula disebut bukan lain pula. Misalnya baca akhir surah Baqarah tu, Amanar Rasul tu, Tuhan jamin. Kalau baca di awal di malam, Tuhan jamin sepanjang malam sampai ke esok. Kalau baca siang, jamin. Mana banyak perkara. Kena buat belakang. Kena buat belakang. Situ hak dia nak jaga kita. Jaga tu lagu mana? Lagu tadi lah. Malaikat mulhim. Bukan makna jaga ni tidak semestinya jaga ni makna kita tidak ditimpa bencana ke apa dak. Tu bencana tu boleh berlaku. Boleh berlaku kemalangan kau tu ni boleh berlaku. Tetapi hak mari dalam fikiran dia tu benda molek-molek. Benda molek-molek, nak buat benda hak baik-baik. Nak buat. Kau sari kau molek, kau sari kau molek, kau menikah. Kerohani dia tu, rohani dia. Tu. Pemikiran dia tu, kebaikan dia tu, kau menikah. Hak tu hak naknya. Hak ni dia hak tambah-tambahan ni. Dalam bentuk amalan, perbuatan ataupun ucapan. Adapun hak 5 waktu tu, hak tu hak asas tu, hak tu tak boleh gi tu hak tu. Hak tu kena buat sama hak ni hak tambahan. Sebab kalau kita kata makan kan, makan nasi lah, makan makanan utama. Utama tu 3 waktu tu kita kata kita makan apa? Utama lah. Tapi takkan nak makan waktu saja. Orang yang segar, sehat, dia nak makan macam-macam lagi, macam-macam celah-celah tu. Jadi supaya makan celah-celah tu lah. Makan buah, minum jus dan sebagainya, minum susu, macam-macam lah kita kata. Nak lah tu. Ni pun lagu tu lah juga. Ibadat tambahan ni, sunat-sunat ni dia lagu tu lah. Kedudukannya. Jadi bila kita makan tu lagi sehat, lagi segar lagi. Untuk rohani kita. Ada pemakanan tadi untuk tubuh kita. Kemudian riwayat daripada Ummu Hani binti Abi Talib. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Fatih Mekah bersembahyang sunat duha 8 rakaat. Dia beri salat 8 rakaat tu, tiap-tiap 2 rakaat beri salat sekali. Begitu. Dia raya. Ini Imam Abu Daud ambil hadis ni daripada 2 orang tu guru. Ahmad bin Saleh seorang, Ahmad bin Amr bin As-Sarh seorang. Jadi 2 orang tu guru dia. Dia sebut sekatu. Lepas tu dia kata, Ahmad bin Saleh kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada hari pembukaan Mekah sunat duha. Lepas tu dia sebut sebab tadi lah. Dia sebut sebab tadi lah. Dia sebut sebab tadi. Maknanya hak tadi, sekat tadi tu Ahmad bin Amr bin As-Sarh. Ahmad bin Saleh pun riwayatkan lagu tu juga sebab tadi. Lepas tu Ibnu Sarh, Ahmad bin Amr bin As-Sarh, dia kata Ummu Hani kata Nabi SAW masuk ke rumah aku, tapi dia tidak sebut sembahyang duha. Jadi zahirnya kalau kita tengok sini macam kedua-dua tu guru dia tu meriwayatkan betul-betul sepenuhnya lagu tu lah. Tidak. Hak lagu tu iaitu Ahmad bin Saleh meriwayatkan. Ibnu Sarh, yakni Ahmad bin Amr bin As-Sarh ni, dia tak ada sebut sembahyang duha tu. Tak ada sebut sembahyang duha. Lepas pada tu dia sebut makna dia tu serupa, bukan lafaz dia tu serupa, tak serupa. Jadi dia nak ayatnya beza ni 2 orang tu guru dia ni. Tetapi dari segi kandungan hadis yang diriwayatkan oleh mereka tu lebih kurang. Lebih kurang. Maknanya
Dalam riwayat Ibnu Sarh, Nabi SAW masuk ke rumah aku pada hari pembukaan Mekah dan dia bersemayam 8 rakaat. Dia bersemayam 8 rakaat. Dia tak ada sebut sunat duha tu, tak ada sebut. Dia bersemayam 8 rakaat. Dia tak ada sebut semayang sunat duha. Sebab tak ada sunat duha 8 rakaat. Ni Ahmad bin Salih, Ahmad bin Amar ni dia kata semayang 8 rakaat gitu. Sunat duha tak ada sebut. Tak tahulah. Manakala berdasarkan riwayat ni tak pasti lagi tu semayang ke dia. Cuma pada waktu duha. Pada waktu duha. Itu beza dia. Lepas pada tu tak apalah. Hadis Ummu Hani sani sama ada ia diriwayatkan oleh Ahmad bin Salih ataupun Ahmad bin Amar bin As-Sarh. Serupa aja. Dia akan pergi naik ke atas tu Ibnu Wahab, atas lagi Ayyad bin Abdullah daripada Makhramah. Banyak masalah dalam sanad dia. Ayyad tu sendiri mana seorang yang dhaif. Daripada Abdullah daripada Makhramah. Dalam riwayat ini disebut daripada Abdullah. Sedangkan dalam setengah-setengah riwayat ni tak ada sebut Abdullah tu. Bahkan di sini dia kata ni, dalam nuskhah yang dicetak oleh percetakan Mujtabaiyah dan dalam nuskhah tulisan manuskrip lah lama, dia kata lagu ni, dia kata an Abdullah, ada sebut lagu tu. Tapi dalam nuskhah Mesir, cetakan Mesir, dan nuskhah Kanfur dan nuskhah Lucknow dan nuskhah Aunul Ma'bud yang dipakai oleh pensyarah kepada kitab Abu Daud ni juga, syarah dia nama Aunul Ma'bud, tak ada ni Abdullah ni, tak ada. Yang ni celah di antara Ayyad bin Abdullah dengan Makhramah ni, tak ada Abdullah tu, tak ada. Itu dia. Maknanya Syekh Khalil Ahmad ni bila dia buat ni dia teliti sungguh. Dia bukan tengok kitab. Nuskhah yang dicetak Mujtabaiyah, percetakan Mujtabaiyah ni di Delhi, India. Nuskhah tulisan lama, dia tengok. Nuskhah Mesir, ni adalah tadi nuskhah Mujtabaiyah, dan dalam tulisan manuskrip lama ada, dia kata. Tapi dalam cetakan Mesir, cetakan Kanpur ni pun di India juga. Lucknow di India juga. Tempat anda duduk dululah ngaji Lucknow. Dia cetakkan di sini. Dan begitu juga nuskhah yang dipakai oleh pensyarah kepada Abu Daud dalam kitab dia Aunul Ma'bud, tak ada ni Abdullah, tak ada. Wa zahir, kata dia, jelasnya kata dia, annahu adkhalahu an-nusakh ghalatan, ini dimasukkan oleh penyalin dengan tersalah, silap, kata dia. Sebetulnya tak ada. Ni penyalin ni masing-masing lah, dia ada salah. Muka kitab besar kan ni banyak-banyak salin ni salah. Mana bagi dia tak ada di celah tu. Kalau tak ada pun kita kata tidak jadi sahih juga hadis ni. Sebab apa? Ayyad bin Abdullah tu, siapa dia? Ayyad bin Abdullah ni, itulah dia sebut ni. Yahya bin Ma'in kata dhaiful hadis. Bukhari kata munkarul hadis. Munkarul hadis ni perawi dhaif, baru orang panggil munkarul hadis. Dan hadis dia ni bercanggah dengan hadis orang yang kuat. Ibnu Syahin, walaupun Ibnu Syahin masukkan dia dalam perawi thiqat, tetapi mana ada khilaf di situ. Lepas tu di bawah ni Syekh Khalil Ahmad ni dia sebut, Imam Nawawi mendakwa bahawa Abu Daud telah meriwayatkan hadis ini dalam sunannya dengan lafaz ini, dengan isnad yang sahih mengikut syarat Bukhari. Wa fihi nazar. Tapi apa yang Imam Nawawi kata tu boleh dipertikaikan. Imam Nawawi kata tu tidak tepat. Cuma bahasa halus dia kata wa fihi nazar. Pendapatnya itu, dakwaannya itu boleh dipertikaikan. Mana dia nak kata tak kena lah, gitulah, cuma dia tak kata gitu, berlalu. Sebab apa? Imam Nawawi kata ni mengikut syarat Bukhari, kata dia. Sebabnya Ayyad bin Abdullah ni bukan perawi Bukhari. Tak ada dalam Bukhari dia ni. Bahkan Bukhari kata innahu munkarul hadis.
Macam mana nak ada dalam Bukhari? Macam mana nak jadi menepati syarat Bukhari? Soalnya tak ada dalam Bukhari. Lepas tu Bukhari kata dia ni mungkarul hadis. Dalam Bukhari tu tinggi perawi dia. Macam mana ada perawi mungkarul hadis? Ini nak ayatnya orang-orang besar, orang-orang lebih pun kadang-kadang dia ada juga buah. Orang lain boleh kritik lah. Orang lain boleh tegur, boleh kata tidak gitu. Ada juga silap. Padahal Imam Nawawi tu orang hidup dengan kitab lah, tak cara orang lain. Hidup dengan kitab, tidur bangun dalam kitab. Ini ada salah muka orang kan? Muka orang. Dengan sebab itu kita jangan pelik kalau ada kesilapan di sana sini. Tak pelik. Kalau kita baca kitab-kitab ni akan jumpa semua lah lagu ni. Akan jumpa semua. Ini tidak menepati syarat Bukhari, bahkan dhaif hadis ini. Tapi Imam Nawawi kata menepati syarat Bukhari, benar tinggi benar. Nak kata menepati syarat Bukhari ni perawi dia tu kena perawi Bukhari belaka. Ni tidak. Tak boleh lagu tu. Tak tahulah lagu mana. Ya jadi gitu. Tapi kesilapan itu boleh berlaku lah pada siapa-siapa pun. Habis kat situ. Jadi hak ni setakat ni hak kita baca tadi tu nampak alah ke kuatlah kedudukan semaya duha tu. Sekurang-kurangnya kita nampak molek lah. Nak kata tak ada disyariatkan sama sekali, tak boleh. Nak kata bid'ah, tak boleh. Nak kata tidak mustahab, tak boleh. Sebab apa ada hak tadi? Nampak gitu kan? Tapi Imam Abu Daud ni sebab maksud dia tu kita kena ingat semua lah. Sebab itulah kaedahnya kalau baca Abu Daud ni kena ingat. Kalau baca Tirmizi kena ingat ni. Kalau baca Bukhari kena ingat ni. Baru tak jadi masalah. Iaitu Abu Daud sama-sama pun dia nak ayat khilaf ulama. Lepas tu dalil masing-masing hak khilaf tu. Hatta dalam perkara-perkara hak sunat pun. Bukan perkara hak wajib. Misalnya sini sembahyang duha ni tentu dah sunat. Hak ni pun ada khilaf. Hak khilaf tu apa? Sebab masing-masing ada hadis. Tidak terang. Dia ni pegang hak ni, pegang hak ni. Mulalah dia nak mari hak kumpulan hak solat. Ibnu Abi Layla berkata, Ibnu Abi Layla iaitu Abdul Rahman, dia kata tak ada siapa pun royak kita. Dia ada tengok Nabi SAW sembahyang duha selain daripada Ummu Hani. Pula dah. Maknanya seorang tu je ada sebut sembahyang duha. Sembahyang di waktu duha lain cerita. Sembahyang duha. Mana kira-kiranya kalau kita nak kira niat kan? Niat sembahyang duha gitu. Tak ada sebut kata dia. Dia ni tabi'i. Mana sahabat tak ada sebut. Dia ada tengok Nabi SAW sembahyang duha selain daripada Ummu Hani. Tu ada. Tapi hak Ummu Hani tadi kita sudah baca dah. Perawi dia tu khilaf pula. Ada perawi dia yang kata sembahyang 8 rakaat saja. Yang ni pada waktu duha tu. Dia tak ada sebut sembahyang sunat duha tu tak ada. Saat ni kita baca dah kan? Hak Ummu Hani. Mana dua orang perawi tak serupa. Dua orang perawi daripada dalam riwayat Ibnu Hani tu tidak serupa. Lepas tu ada ayat tu pula tak kuat. Kalau kata ada sebut pun kata dia ada sebut. Hadis tu setara mana? Hadis tu setara mana? Sebab tu ada orang yang kata tak ada sembahyang duha ni. Sembahyang di waktu duha tu boleh nak buat, tapi dengan niat duha. Dia orang gitu. Bahkan Ibnu Umar kata bid'ah. Itulah benar. Tengok kan? Khilaf. Dia tak ada siapa. Selain daripada Ummu Hani, sebab dia ada sebut Nabi SAW sembahyang pada Fatih Makkah. Bila pada hari Fatih Makkah tu dia mandi di rumah dia. Ummu Hani kata. Dan dia sembahyang 8 rakaat. Dia sembahyang 8 rakaat. Dalam riwayat ni pun tak ada sebut juga 8 rakaat tu gapo dia. Sunat duha kau sunat gapo dia. Lepas pada tu tak ada siapa pun tengok Nabi SAW sembahyang. Lepas pada tu tak ada. Dia kata ni pegangan bagi orang yang kata tak ada tu. Ataupun dia kata tidak sunat. Ataupun dia kata tadi kan beberapa pendapat, 6 pendapat tu.
Dia kata ada, tapi tidak buat di masjid. Sebab tu orang tak nampak. Dia buat di rumah dia. Sebab tu tak ada siapa dia nampak. Tunggu dia buat di rumah dia. Jadi kalau ada apa semaya di rumah. Ada. Imam Nawawi kata Ibnu Umar kata bid'ah tu kalau buat di masjid, dia kata. Dia tahu hadis ni sunat duha ni ada. Tapi orang buat di masjid, hak tu hak bid'ah. Kalau buat di rumah tak apa. Imam Nawawi faham gitu. Daripada perbuatan Ibnu Umar, dia kata bid'ah tu kalau semaya di masjid. Ada juga yang mengatakan Ibnu Umar kata bid'ah tu semaya duha ni berjemaah. Semaya duha ni berjemaah di masjid pula. Hak tu dia kata bid'ah tu. Bukan asas semaya duha tu sendiri dikatakan bid'ah. Tak. Ini menunjukkan bahawa sesuatu amalan itu bagi sahabat kalau tidak jelas, dia boleh kata bid'ah juga. Padahal semaya tu molek. Kaifiat dia tu kalau tak kena, dia kata bid'ah juga. Kaifiat dia tu, cara dia, bentuk buat. Misalnya hak semaya tu ada, tapi buat di masjid dengan tetap semua orang buat masjid. Itu jadi bid'ah juga. Padahal semaya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tidak buat lagu tu dan tidak ajar sahabat-sahabat dia buat lagu tu. Dia jadi bid'ah. Dengan sebab itu orang-orang kita dia tidak faham. Dia kata dah kalau benda tu ibadat molek apa-apanya kalau buat lagu lain. Dia tidak faham. Ya Ibnu Umar ni kata bid'ah semaya duha ni apa? Tidak kerana lain. Imam Nawawi kata kerana orang tu buat di masjid. Kalau buat di rumah, dia tak kata bid'ah. Dia tak kata bid'ah. Mana bid'ah ni boleh jadi atas kaifiat tu, bukan atas asas benda tu. Tak. Benda tu sunnah. Tapi kalau buat tak kena, jadi bid'ah. Tu ramai orang kita tak faham. Dia kata apa salahnya kalau mengatik misalnya? Apa salahnya kalau gini-gini? Tu tak kena tu. Dia kena tengok molek. Hak Nabi SAW buat lagu mana? Tak apa, baik. Itu sah. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Syaqiq. Dia kata aku tanya Aisyah, adakah Rasulullah SAW selalu semaya duha? Apa kita tajuk selalu? Sebab kana lepas pada tu yusalli fi'il mudhari. Orang panggil madhi istimrari. Adakah Nabi selalu buat semaya duha? Dia kata tak. Kecuali kalau dia mari mana-mana. Dia mari mana-mana. Dia balik tu dia semaya lah. Kalau balik pada masa tu dia semaya. Kalau tidak mari daripada mana-mana, dia tak semaya dah. Qultu, saya kata, lepas tu Rasulullah SAW ada gabungkan surah-surah bila dia baca dalam semaya. Tak ada kalau surah mufassal daripada surah Qaf ataupun Hujurat, setengah ulama sampai ke hujung Quran itu surah-surah pendek itu dia ada gabungkan. Hak sini hak naknya semaya duha tu dia kata tak ada. Jadi bagi orang yang mengatakan semaya duha ni tidak perlulah dijaga dengan tetap dengan gitu-gitu, sebab dia bukan Nabi SAW tidak selalu semaya. Kalau ada semaya pun yalah ada lah, tapi itu bukan sokmo. Dia kata bukan sokmo, molek boleh buat tapi tidak sokmo. Ada juga orang kata gitu. Ni pegangan dia. Lepas tu riwayat daripada Aisyah, dia kata Rasulullah SAW tak pernah semaya duha sama sekali, tapi aku buat, katanya. Aku buat. Apa Rasulullah tak pernah buat tapi aku buat. Dia tahu daripada orang lain lah Nabi SAW buat. Cuma tak pernah aku tengok di rumah aku. Dia tidak duduk di rumah aku semua. Ramai lagi bini dia hak lain, ataupun dia ada banyak kerja lain. Boleh jadi ketika aku tak tengok. Tapi aku tengok tak ada. Tapi aku buat. Aku buat tu berdasarkan orang lain wayang. Gitu. Tak apa. Bukan kata dia tak pernah tengok apa dia buat. Bid'ah ke pula? Tidak lagu tu. Sebab dia tahu melalui orang lain. Kalau melalui orang lain tahu tak apa juga. Lepas tu dia kata, apa yang lagu ni Nabi SAW tak buat semua. Dia tahu dah kebiasaan Nabi selalunya benda tu, kalau benda tu dia kena, dia nak buat sangat, tapi dia tidak buat. Pasal apa? Ada sebab dia takut orang akan buat. Orang akan buat, maka difardukan kepada mereka. Jadi zaman tu masa Nabi SAW itu kan masa turun hukum. Boleh hak ada dah dimansuhkan hukum, mari hak baru. Hak tak ada lagi, mari.
Dulu lagu ni jadi lagu ni, dulu rek-rek jadi kuat, jadi kerah. Dulu kerah, lepas tu jadi rek-rek, macam-macam berlaku. Nabi SAW benda ni dia jelas dah. Hak wajibnya 5 waktu tu. Hak ni tidak. Tapi takut-takut. Mana tahu? Moga zaman dia tak selesai lagi. Allah SWT nak wajib pula, mana tahu? Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, hak ni lebih molek. Nabi SAW tak buat tu apa? Dia takut apabila orang buat ramai-ramai, lama-lama orang kata Nabi tak aja tinggal, dia akan kata fardu pula. Sedangkan fardunya hak 5 tu je. Jadi fardu ni lebih pula daripada 5. Takut boleh jadi orang lama ke lama supaya dia buat ni, apa dia tak buat? Dia tak semua keliru lah. Orang pun jelas, benda ni tidak wajib, benda ni tidak fardu, sebab dia pun tidak buat sama. Tapi kalau dia buat sama, boleh jadi orang keliru. Orang akan kata ni wajib, ni fardu. Kalau kata benda hak tidak fardu, boleh jadi rusak tu akidah tu. Akidah tu lebih besar. Hak ni sunat. Kalau siapa rusak orang kerana tidak jelas dia royak, dia buat tidak jelas, tidak jaga, tak melera orang ni, dia silap pula. Banyak perkara. Sebab tu dia tidak buat. Supaya juga semaya tarawih. 2-3 malam ya semaya. Lepas tu tak semaya. 2-3 malam saja semaya, lepas tu tidak semaya. Sahabat-sahabat tahu Nabi SAW nak buat sangat. Nak buat sangat. Tapi dia tinggal apa? Takut-takut saat ni lah. Ya tu kalau dia buat semua, sahabat-sahabat ni tengok, gitu. Dia akan faham. Orang ni akan faham. Ini wajib. Dia takut tu. Supaya jelas, maka dia tidak buat. Hak mana sunat tu dia buat tidak tetap. Ada kalanya dia buat, ada kalanya tidak buat. Kalau nak kira je benda-benda kebajikan, nak buat semua lah Nabi SAW. Apalagi kalau kita mengambil kira hadis tadi kan, tak boleh ke nak buat 4 rakaat tu, kalau buat tu Tuhan jamin, Tuhan jaga kita. Molek benar lah nak Tuhan jaga ni. Nabi lebih-lebih lagi nak. Tapi apa dia tidak buat? Dia tidak buat tu saat ni lah, takut-takut orang keliru. Hak tu lebih molek. Maknanya di sini tidak buat semua. Kita buat tu dengan faham, dengan jelas bahawa ini benda sunat. Tak perlu semua. Dan jangan buat macam di masjid sehingga jadi orang nampak benda ni penting macam sembahyang fardu. Kalau buat masjid pun tidak semua. Kalau sembahyang fardu kan sama-sama masjid. Lagu tu lah. Biar beza di antara hak fardu dengan hak sunat ni, biar beza. Walaupun bagaimana lebih sekalipun, dia ada beza. Lepas tu riwayat daripada Jabir bin Samurah. Ni Simak kata kepada Jabir bin Samurah, mu duduk sekali kau dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata banyak kali duduk sekali ni. Lepas tu dia ni tidak bangun daripada musalla dia yang dia sembahyang subuh tu sehingga terbit matahari. Bila terbit matahari dia pun bangun. Bangun lagu mana? Dia tidak bangun sembahyang. Dia pun bangun. Bangun buat ke dia? Bangun sembahyang ke? Kalau sembahyang ke apa? Tak royak sini. Dia pun bangun. Dengan sebab itu ramai juga ulama kata dia bangun, ada Nabi balik lah. Tu yang nak royak. Kalau lagu tu apa maksud Imam Abu Daud ni mari di dalam sembahyang duha? Dia nak ayatnya lepas pada sembahyang subuh kan tak boleh sembahyang masa tu. Duduk situ dia berzikirlah, dia buatlah apa-apa. Lepas pada tu bila terbit matahari dia pun bangun. Bangun tu untuk sembahyang duha lah. Barulah ada munasabah bubuh dalam bab sembahyang duha ni. Tapi orang lain hak tak terima dia royak dia bangun, dia tidak royak bangun nak sembahyang duha. Dia pegang gitu, dia tidak royak dia nak bangun sembahyang duha. Tetapi kata Syekh Khalil Ahmad ini, dia kata saya teliti, kata dia, turuk hadis ini, banyak jalan-jalan riwayat hadis ini. Saya tak ada jumpa, kata dia. Maksud bangun ni bangun nak sembahyang duha. Dia pula kata maksud bangun di sini bangun nak balik lah, kata dia. Bangun nak balik. Misalnya di dalam Musnad Imam Ahmad lebih menjelaskan hak ni.
Riwayat orang yang sama. Simak bin Harb meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, katanya Nabi SAW bila selesai bersembahyang subuh, dia duduk di musallanya, tidak balik sehinggalah naik matahari. Tidak balik sehinggalah naik matahari. Mana bila naik matahari dia bangun nak balik lah. Ni hadis hak musnad Imam Ahmad ni lebih jelas menunjukkan bahawa bangun nak balik, bukan bangun nak sembahyang sunat duha. Lepas tu kita kata Imam Abu Daud mari dalam bab sembahyang duha ni, bab apa? Dia nak ayatnya, Imam Abu Daud mari ni hak bahagian yang kedua nak ayat pegangan ataupun dalil bagi orang yang kata tak ada sembahyang sunat duha tu. Kalau dia mau nak pegang dengan hak ni, tak kemah. Dia kata sebab hak ni dia ayat bangun saja, bukan bangun sembahyang duha. Gitu. Bahkan kalau kita teliti hadis-hadis, dia kata bangun balik rumah, bukan bangun nak sembahyang duha. Jadi kamu tak boleh pegang hak ni nak buat bukti bahawa ada sembahyang duha tu. Memanglah dalam bab sembahyang duha, tetapi sini tak boleh buat bukti hak tu. Bahkan bangun sini bangun nak balik, kata dia. Gitu. Babun fi salatin nahar. Sekat itulah. Wallahu a'lam.